Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Syatani bin Saifulizzan dan hari ini saya akan memberi sedikit kritikan terhadap terjemahan surah Luqman dari ayat 26 sehingga ayat 28 daripada dua naskah terjemahan yang berbeza. Daripada yang pertama daripada aplikasi Smart Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan yang satu lagi terjemahan Al-Quran Tajwid daripada Humaira Publication Sdn Bhd. Yang pertama, lillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ayat ke-26 dari surah Luqman dan terjemahan daripada aplikasi Smart Quran JAKIM. Allah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah dialah jua yang maha kaya lagi sentiasa terpuji. Daripada Al-Quran Tajwid dan terjemahan terbitan Humaira Publication Sdn Bhd, milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah dialah maha kaya lagi maha terpuji. Secara umumnya, kedua-dua terjemahan difahami walau bagaimanapun terdapat sedikit kesilapan pada aplikasi Smart Quran JAKIM. Terlihat mereka menggunakan huruf kecil pada kalimah sesungguhnya. Perkataan sesungguhnya itu dieja dengan huruf kecil pada S. Sepatutnya perkataan tersebut dieja dengan huruf S tetapi dengan huruf besar. Kerana apa? Selepas tanda baca titik dan koma sepatutnya dieja dengan huruf besar. Akan tetapi itu kesilapan yang kecil bagi saya. Terusnya, kritikan yang lebih mendalam daripada jika kita lihat kepada aplikasi Smart Quran JAKIM, mereka menggunakan kaedah transposisi. Nilai ma fis samawati wal ard telah diterjemah sebagai Allah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Terjemahan ini difahami secara asasnya, tetapi lebih baik diterjemah dengan Allah jualah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ayat yang berada selepasnya itu adalah baik dan tidak perlu kepada penambahbaikan. Ayat seterusnya iaitu daripada Humaira Publication. Ayat ini telah diterjemah secara semantik. Jika kita tengok ayat itu secara sepintas lalu, dia seakan harfiah. Tapi setelah saya mendalaminya, dia diterjemah secara semantik. Mereka patuh dan setia kepada teks sumber, akan tetapi boleh difahami dengan jelas. Masih lagi boleh difahami. Dan cadangan terjemahan saya, Allah jugalah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dan saya, dalam terjemahan ini, saya ada mengubah sedikit kedudukan ayat. Pada asalnya sesungguhnya dialah Allah. Tapi di sini saya ubah, sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizul hakim. Terjemahan daripada aplikasi Smart Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena dan segala lautan menjadi tinta, dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Daripada Humaira Publication pula. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambah kepada jujur lautan lagi setelah keringnya, nescaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimah-kalimah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey, secara umumnya mereka menterjemahkan syajaratun kepada segala pohon ataupun pohon-pohon atau yakni syajaratun itu diterjemah secara jamak sedangkan perkataannya itu mufrad. Di situ saya setuju dengan terjemahan yang dihasilkan. Mereka menggambarkan pohon-pohon yang banyak untuk menulis kalimah-kalimah Allah tapi takkan habis. Jadi dekat situ, di sini saya dapatlah menghayati kisah yang diceritakan daripada Al-Quran ini secara asasnya. Akan tetapi mereka memerlukan lagi kepada penambahbaikan dan saya akan cadangkan selepas ini.
yang kritikan kepada aplikasi Smart Quran Jakim, perkataan dan itu seharusnya tidak diterjemah di awal perkataan, tidak diletakkan di awal perkataan dan sekiranya pada terjemahan itu. Kerana bagi saya lah, lidah satu, yang pertama dia tidak mengikut tata bahasa Melayu. Kata hubung kita tidak boleh letak di depan pada permulaan ayat. Dan yang kedua, saya lihat ayat itu tidak ada kesinambungan daripada ayat yang sebelumnya. Jadi bagi saya dia tidak perlu tambah dan dah pada perkataan tersebut. Rentetan peristiwa itu tidak berkaitan bagi saya. Dan kita lihat kepada Smart Quran, kepada aplikasi kepada terjemahan Humairah Publication, seperti yang mana saya ceritakan di aplikasi Smart Quran, mereka menggunakan dan sekiranya dan seandainya. Dan seandainya sepatutnya hanya cukup atau sekiranya ataupun seandainya sahaja, tak perlu kepada dan. Selain itu, makna tidak sedang diterjemahkan sebagai tidak akan habis-habis ni dituliskan. Saya tak faham terjemahan ini. Bagi saya, dia agak pelik kerana terjemahan ini diterjemah secara semantik. Jadi, bila diterjemah secara semantik, saya tak dapat faham apa yang ayat ini nak cerita sebenarnya, terjemahan ini nak cerita sebenarnya. Okey, oleh itu, ia wajar diterjemah secara tidak akan habis ditulisnya. Nya di situ merujuk kepada ayat-ayat Allah, yakni wahyu Allah. Okey, iaitu cadangan saya, sekiranya semua pohonan yang ada di bumi menjadi pendek dan seluruh lautan menjadi tintanya, ditambah pula dengan 7 buah lautan lagi sesudahnya, yakni sesudah keringnya lautan itu, nescaya tidak akan habis ayat-ayat yakni wahyu Allah ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Kenapa saya letak nescaya di dalam kurungan? Kerana tidak ada perkataan nescaya secara hakikatnya pada teks sumber. Jadi bagi saya, nescaya itu perlu diletak secara dalam kurungan. Ayat yang seterusnya iaitu ayat ke-28. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha huwas samiul basir. Baik, terjemahan daripada aplikasi Smart Quran Jakim. Bagi Allah yang Maha Kuasa, soal menciptakan kamu semua, yakni dari tiada kepada ada, dan soal membangkitkan kamu hidup semula sesudah mati. Tidak ada apa-apa sukarnya, hanya seperti menciptakan dan menghidupkan semula seorang manusia sahaja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Daripada Humairah Publication, menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu nyawa sahaja, yakni mudah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Secara umum, terjemahan ini mempunyai perbezaan. Aplikasi Smart Quran Jakim menggunakan transposisi dan masih dalam masa yang sama mereka ni setia kepada teks asal. Dan Humairah Publication ini menggunakan kaedah semantik. Mereka gemar menggunakan kaedah semantik. Tapi mereka memberikan sedikit penerangan kepada beberapa ayat lah. Maksudnya ada kaedah taudih di situ. Sebagai contohnya bagi Allah. Sedangkan di dalam ayat itu tak ada pun perkataan Allah. Hanyalah ma khalqukum wala ba'thukum. Maksudnya kat situ nak ceritakan tak ada siapa yang akan bangkitkan kamu dan menghidupkan kamu melainkan Allah. Kat situ bagi saya ayat Quran ini telah berlaku hazaf di situ. Hazaf bagi kalimah Allah. Okey. Oleh itu, peranan terjemah di sini sangatlah penting bagi menceritakan benda ini secara ringkas, tapi didapat maknanya, fakta yang ingin disampaikan itu tepat. Kritikan terhadap terjemahan. Penterjemah mendahulukan dengan memuji kuasa Allah terlebih dahulu, mengaitkan kuasa-kuasanya pada ayat terjemahan yang dihasilkan. Ia disampaikan dengan baik dan difahami dengan jelas bahawa Allah yang menciptakan dan menghidupkan semua manusia. Penterjemah telah menambah tidak ada apa-apa sukarnya. Ayat ini telah menyebabkan terjemahan dihasilkan berjela. Ya, terjemahan yang saya lihat kepada Al-Quran Jakim ini dia terlalu panjang. Sedangkan kita lihat kepada terjemahan Humairah Publication ni ringkas je, dia pendek je. Dan
saya perlu banyak kalilah baca terjemahan Semua Quran ni untuk saya faham. Kita lihat kepada terjemahan Humairah Publication, terjemahan yang dihasilkan tu ringkas, tapi saya perlukan masa yang saya perlu banyak kali baca untuk saya fahami kerana terjemahan ini perlu penambahbaikan. Dan dia perlu diceritakan secara ringkas lah. Dan saya terjemahkan seperti ini. Maka tiada kuasa lain selain Allah yang menciptakan dan menghidupkan kamu sebagai jasad yang bernyawa. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan bagi saya lah, tak perlulah nak bagus, dia nak terincikan, dia nak perincikan, tapi bagi saya perincian itu tak perlu berlaku dalam terjemahan, boleh dibuat pada nota kaki. Kalau kita letaklah nota kaki di bawah itu nak menceritakan tentang macam mana nak keadaan satu jasad bernyawa itu berlaku. Macam itulah saya rasa terjemahan saya ini telah saya baca daripada saya membandingkan kedua-dua terjemahan yang dihasilkan. Okey, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.